Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah cuba cek suara okey ke? Suara okey, gambar okey, ataupun slow, ataupun macam mana? Sebab mungkin signal tak berapa nak elok ni. Baik, tak apa, insyaAllah kita teruskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi insyaAllah kita setelah pun menghampiri 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, kita nak habiskan bulan Ramadan ni dengan satu suasana yang terbaik lah. Kerana kita tak tahu bilakah kita akan berada dalam bulan Ramadan yang akan datang ni. Mungkin kita ada, mungkin tak ada. Jadi kita, kalau sahabat-sahabat kita pun ada yang sebahagian dah pun meninggal dunia, dah meninggalkan kita, dah pergi habis maknanya kehidupan di dunia ni. Dan kita merasakan bagaimana kita perlu sentiasa meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita pada Allah Ta'ala. Dan kemudian kita sentiasa memperbaiki hati kita supaya bersih sentiasa, meningkat sentiasa. Dan yang paling penting sekali, yang kalau kita tengok dalam sudut proses tarbiyah itu, hati kita menuju kepada kebersihan. Jadi kita baru tahulah. Jadi bukan saja kita beramal, bukan saja kita beribadah melalui bulan puasa, bulan Ramadan ini dengan suasana beribadah saja. Tapi sebenarnya kita kena ada sesuatu yang kita tuju, ada sesuatu yang kita fokus, yang dalam semua aspek. Contohnya, dari sudut akidah, kita ingin bermula dengan membersihkan hati. Hati kita bersih. Yang kita bersihkan hati kita. Maksud bersihkan hati ini, yang kita membersihkan dari segala perkara yang Allah murka. Yang pertama, syirik. Ini bersih daripada syirik hati kita. Kemudian bersih daripada perkara yang sia-sia, yang kita buat yang sia-sia, yang kita buat yang tidak mencapai sesuatu kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi kita tengok balik, bersih. Yang ketiga, bersih daripada perkara yang melalaikan. Ada tak perkara yang melalaikan? Kita tengok balik, itu sebenarnya mengotorkan hati. Jadi perkara-perkara yang seterusnya ialah dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang kita tengok dari bahagian dari sudut hati kita tu. Jadi maknanya bersih hati ni, kita menjauhkan diri kita ni daripada kekotoran, terputus hubungan daripada Allah. Ini kita kena perlu tengoklah. Ini maknanya amalan kita ke arah situ, iaitu kita lihat dalam konteks tarbiyah ada tiga intipati amalan, ataupun tariqah ataupun proses tarbiyah. Yang pertama sekali ialah kita mesti sentiasa melihat hati kita itu supaya sentiasa ikhlas. Yang pertama mesti ikhlas. Apa maksud ikhlas? Bersih daripada segala dorongan-dorongan lain, bersih dari segala matlamat lain yang kita nak capai. Ikhlasnya hanya semata-mata nak cari redha Allah. Itu ikhlas, bersih daripada segala perkara yang mengganggu redha Allah. Namanya kita beramal ni, kalau tidak ada ikhlas, maka seolah-olah kita ni tidak menuju pada Allah. Walaupun amal tu besar, pergi umrah, tapi pergi umrah nak melancong. Kita kata saya nak kerana Allah, tapi saya nak melancong juga. Jadi tak jadi. Dia jadi syirik. Syirik disebut syirik muwajahah.
Syirik qasad. Syirik qasad maknanya kita ada matlamat dua nak capai. Yang pertama nak dapat redha Allah, yang kedua nak dapat melancong. Dia tak boleh. Jadi tak boleh menjadi tujuan kita, matlamat kita itu kena bersih. Jadi segala amalan mesti intipatinya membina ikhlas. Kalau amalan yang terbina daripada ikhlas dan kemudian menuju ke ikhlas yang lebih baik, maka itu amalan tu sebenarnya menuju kepada Allah. Kalau amalan hebat pun tapi tidak ikhlas, tidak bermula dengan ikhlas dan tidak menuju kepada ikhlas yang lebih baik, maka amalan itu amalan yang sia-sia. Dapatlah sesuatu kebaikan tetapi dia tidak menuju kepada Allah. Yang kedua, intipati kepada amalan-amalan yang ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita ini ialah amalan ini mestilah melahirkan satu kekuatan disebut as-siddiq. As-siddiq ni maknanya berlaku jujur, berlaku benar. Apa maksud siddiq ini? Maknanya apa yang ada dalam hati sama dengan apa yang ada di luar. Kalau di luar nampak baik, nampak soleh, solehah, nampak perbuatan tu perbuatan yang bagus, maka di hati itu juga mesti bagus. Niatnya mesti baik. Jalannya juga mesti baik. Jadi itu maksudnya jujur, berlaku siddiq, benar, berlaku benar. Jadi kalau amalan itu tidak berlaku benar, maka juga dia tidak akan membina kekuatan. Tidak akan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siddiq ni dia lebih besar daripada ikhlas. Kenapa? Kerana orang yang ikhlas tidak semestinya benar. Tidak semestinya berlaku benar. Orang yang berlaku benar dan siddiq, maka insya-Allah dia ikhlas. Jadi sebab tu kita nak kena tengok balik. Kita mesti berlaku benar, tidak ada sifat-sifat munafik, tidak ada sifat-sifat menipu, sifat-sifat yang Allah benci. Jadi itu yang nombor dua. Nombor tiga, secara ringkasnya, kita berjalan dalam bulan puasa ni mesti melahirkan satu lagi kekuatan, ini intipati, iaitu kita tumakninah, kita tenang bersama Allah, kita merasa tenang bersama Allah. Maknanya apa pun qada dan qadar Allah, kita tenang, kita rasa bahagia. Maknanya dari sudut yang lain, kita dalam keadaan sabar dan dalam keadaan redha. Redha ni maknanya apa? Tenang bersama dengan qada dan qadar Allah. Tenang bersama dengan Allah. Tenang bersama dengan istiqamah dalam amalan soleh. Tenang bersama dengan kita menjauhi larangan Allah. Itu tenang. Tenang ini adalah merupakan tanda kita ni redha pada Allah. Maka perjalanan dalam proses tarbiyah, kalau tidak melahirkan ketenangan bersama Allah itu, maka proses tarbiyah itu masih lagi belum menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita beramal, walaupun kita pergi halaqah, pergi usrah, kita pergi katibah, pergi raudah, riadah, pergi jaulah, daurah dan sebagainya. Jadi kita pergi program-program semua. Tapi hati kita tidak tenang bersama Allah. Tenang kita tengok macam mana. Tenang kita bersama dengan game. Tenang kita bersama dengan movie. Tenang kita bersama dengan hobi. Hobi kita tanam pokok. Kita tenang bersama tanam pokok. Tenang bersama main bola. Jadi tenang kita bukan bersama Allah. Tenang kita bersama anak-anak, cucu. Tenang kita bersama dengan pasangan kita. Jadi bukan dengan Allah. Jadi tenang tu mestilah dengan Allah. Tumakninah tu bersama Allah. Jadi barulah bila hati kita merasa tumakninah bersama Allah Subhanahu Wa Taala, barulah maknanya amalan kita itu menuju kepada Allah. Bukannya amalan yang mungkin kita nampak elok, bagus, tapi rupanya menuju kepada manusia, menuju kepada nafsu, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluk, iaitu ghairullah. Jadi ini perlu untuk kita nak rasa. Ini tariqah ini, proses tarbiyah mesti membina ikhlas, membina siddiq dan membina tumakninah. Tumakninah ni maknanya dia redha. Dia boleh bersikap tenang dengan qada dan qadar Allah. Kalau kita ada hak ni, insya-Allah bulan Ramadan pada tahun ini kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita belum menuju pada Allah. Kita masih lagi semayang, puasa, tapi kerana manusia lagi. Masih lagi kerana manusia. Jadi tidak ada kekuatan, jadi beban. Jadi sebab tu ketiga-tiga ni, yang tadi tu ikhlas, siddiq dan juga tumakninah tadi, ketiga-tiga itu mestilah diasaskan oleh satu, iaitu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ni maknanya apa?
kita benar-benar mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan mengenal Allah ni pula mestilah mengenal Allah dia ada berbagai cara, dia ada berbagai metodologi dan sebagainya. Tapi yang kita maksudkan di sini ialah mengenal Allah bukan hanya dengan akal, dengan fikiran ataupun dengan kita kata pengetahuan kita, tapi sebenarnya mengenal Allah mestilah dengan hati. Dengan akal ni mukaddimah aja. Disebut al-aqlu wa'i, kita ada akal yang sedar. Jadi kesedaran itu dia mukaddimah ya. Selepas akal berfikir mesti melahirkan kesedaran. Kesedaran mesti melahirkan penghayatan. Penghayatan itulah digambarkan sebagai mengenal Allah dengan hati. Sebagaimana yang Allah gambarkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kata-kata para ulama. Bagaimana digambarkan kepada kita, siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Allah. Jadi bila kita kenal Allah, maka kita akan ada kekuatan. Jadi sebab itulah ma'rifatullah ini adalah merupakan perkara yang pertama sekali dalam agama. Jadi inilah perkara asas yang dimaksudkan dengan orang yang boleh berhubung dengan Allah. Jadi yang maksudkan berhubung dengan Allah ini bukanlah jasadnya, tetapi hatinya. Hatinya itu boleh berhubung dengan Allah. Boleh memahami, boleh melihat, boleh mendengar, berfikir hati. Dan kemudian hati itu akan membawa kepada kekuatan roh. Dan roh itulah digambarkan sebagai yang terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh inilah. Jadi bila kita kenal dengan hati dan dengan roh, kenal Allah tadi, maka insya-Allah kita ada kekuatan untuk melaksanakan apa yang digambarkan tadilah. Iaitu kita ada ikhlas, kita ada sedek, dan kita ada tama'ninah tadi. 3 benda yang merupakan intipati kepada perjalanan menuju kepada Allah, ibadah. Ibadah kita tu mesti ada 3 perkara ni. Mesti melahirkan peningkatan kepada 3 perkara ni. Jadi insya-Allah dari situlah kita boleh nampaklah bahawa tarbiyah itu berkesan. Tarbiyah itu berkesan. Kalau tidak, kita buat macam-macam, dengar ceramah, baca Quran, bangun malam, tapi hati kita tidak ikhlas. Tak dapat ikhlas. Hati kita tidak berlaku benar. Kita tidak ada sedik dalam hidup kita dan tidak ada ketenangan bersama Allah. Maka perjalanan hidup kita belum lagi. Kita belum duduk dalam tarbiyah lagi. Baru duduk kat tepi-tepi je. Walaupun kita dah ada program usrah lah, daurah, katibah dan sebagainya. Walaupun kita ada semua program-program Islam, tapi dia proses masih belum berjalan. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung sedikit apa yang kita gambarkan dalam peperangan Badar sebagai satu perkara yang penting. Iaitu kita nak merasai bahawa sekarang ni kita sedang menuju kepada peperangan Badar yang kedua. Jadi inilah yang akan membawa kepada al-malhamah al-kubra, iaitu peperangan yang besar, malhamah al-kubra. Dan di sinilah kita lihat pada masa ini, kita lihat insya-Allah sekiranya perkara ini Allah izin berlaku di zaman kita masih hidup, maka pada masa itu insya-Allah kita akan menyaksikan kemenangan Islam. Kalau Allah izin umur kita panjang, kita akan menyaksikan kemenangan Islam sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berjanjikan kepada kita tentang kemenangan Islam. Jadi sebab itulah kita nak kena rasa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semalam kemarin kita telah pun berbincang tentang peperangan Badar. Dan kita telah menekankan tentang realiti peperangan Badar ini. Bila sebut tentang Badar Al-Kubra ni, peperangan Badar zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang kita lepas, bahawa suasana yang ada di zaman Nabi dulu ketika peperangan Badar pun ada masa sekarang. Jadi maknanya peperangan Badar tu akan berlaku apabila yang bersatu suasananya tu sama. Jadi kita lihat suasana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu suasana peperangan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di dalam doanya dia kata, ya Allah, penuhkanlah janjimu, penuhilah janjimu ya Allah. Jadi Nabi bukanlah tak percaya janji Allah, tapi Nabi minta berdoa kepada Allah. Apa dia? Iaitu memberikan kemenangan. Allah dah janji beri kemenangan kepada peperangan Badar. Kenapa? Kata Rasul, ya Allah, sekiranya pasukan yang ini kecil ini gagal, kalah,
maka tak ada orang lagi dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyembah engkau. Jadi maknanya peperangan Badar ini sebenarnya walaupun nampak macam peperangan yang pertama dalam siri peperangan-peperangan yang ada itu, tetapi ia merupakan peperangan yang amat kritikal, kerana dialah menentukan sama ada Islam akan hidup atau Islam akan mati. Jadi begitulah juga pada hari ini, di mana suasananya sama. Yang pertama, suasana orang kufur, tentera Dajjal, Al-Masih Dajjal, dan juga sekutu-sekutunya nak menghancurkan Islam. Dia nak menghancurkan Islam dengan sehancur-hancurnya. Lepas tu agenda 2030 yang mereka telah bentang di dalam perbincangan mereka, dan kita telah kaji dan kita dah melihat memang bukti banyaklah tentang agenda 30 ni. Kan bagaimana mereka merancang untuk depopulation, mereka merancang untuk menyatukan agama, itu menghapuskan agama Islam yang sebenar. Ada Islam tinggal nama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ada tetapi tinggal nama. Jadi nama je Islam. Tapi sebenarnya bukan Islam. Sebenarnya ialah agama musyrikin, iaitu agama yang menyembah berbagai Tuhan, walaupun nampak macam Islam. Jadi ini yang mereka dah buat. Yang kita dah cerita dah sebelum ni tentang one world religion contohnya. Jadi agama pun mereka nak rosakkan, ekonomi pun mereka nak rosakkan. Kehidupan kita bermuamalah dengan seharian dengan sesama manusia, untuk kita kata survival pun mereka nak rosakkan. Dah rosak dah pun. Sekarang ni dah habis dah. Nak habis dah lah. Duit fiat money ni nak habis. Zaman fiat money nak habis dah. Dia nak ganti dengan digital yang lebih kejam. Digital yang lebih kejam. Kita hari nampak, bagus lah digital ni. Tak payah bawa duit, tak payah duit apa-apa. Kita cuma scan aja. Ataupun kita tunjuk kad aja. Dah dapat bayar contohnya kan. Jadi senang. Jadi kita tak tahu, rupa-rupanya di sebalik kesenangan itu ada ancaman keselamatan. Ada ancaman privacy. Ancaman personal. Secret personal kita tu, privacy tu dia akan diancam. Jadi macam-macam lah. Jadi kita lihat bagaimana mereka merancang untuk menghancurkan Islam. Macamlah orang musyrikin yang ada pada masa itu nak menghancurkan Islam juga. Di zaman Nabi SAW ketika itu, diketuai, kalau di Mekah diketuai oleh Ammar bin Hisham bin Abu Jahal. Jadi dia mengetuai pasukan untuk nak menghancurkan Islam pada masa itu, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Jadi samalah dengan kita hari ini di sini pun. Kenapa saya kata peperangan Badar yang kedua? Kerana mereka memang merancang untuk menghancurkan umat Islam. Yang paling ketara sekali ialah apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Walaupun satu dunia mengecam, mengeji dan mencela apa yang dilakukan oleh pihak Israel, tetapi kita lihat mereka terus buat. Sehingga kan kita melihat mereka mengejar, menghalau orang-orang Palestin sampailah ke sempadan di selatan, di Rafah, sempadan yang berada dengan Mesir. Dan walaupun dah sampai sempadan dekat di sana, mereka masih lagi dibom, ditembak dengan sniper, dibom, diletupkan dan sebagainya, atas alasan untuk nak menghancurkan, menghapuskan Hamas, ataupun yang digambarkan sebagai gerakan teroris. Jadi kita lihat kan, perkara ini merupakan sebenarnya tanda-tanda yang mereka ni sebenarnya kalau boleh hancurkan, dia hancurkan. Hari ini dia boleh buat di Gaza. Hari ini dia boleh buat di Baitul Maqdis. Tidak mustahil akan datang mereka buat di negara kita pula. Contohnya di Malaysia. Contohnya di Indonesia dan sebagainya. Jadi mereka boleh buat di tempat kita atau di tempat mana-mana pun. Mereka boleh buat sekiranya perkara ini tidak betul-betul ditangani oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kebangkitan. Jadi sebab tu kita lihat Badar yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dia punya kesamaan dengan zaman kita. Jadi kita nak kena rasa bahawa kalau kita tidak bersedia macam mana yang saya point yang lepas, iaitu bila sebut penggunaan perang Badar bukan hanya sekadar perang, tapi sebenarnya persiapan sebelum perang. Maknanya sekiranya kita tidak bersama-sama dengan mereka yang berjuang, yang punya sifat-sifat, sikap dan sifat, kita kata akhlaknya yang sama dengan sahabat-sahabat tadi, maknanya kita berusaha mengikuti mereka, menjadikan mereka contoh dan model, tentulah kita akan tertinggal dan silap-silap kita akan bersama dengan arus yang merosakkan dan yang menghancurkan. Jadi ini yang kita nak kena rasa.
Sebab tu bila sebut tentang perang Badar itu, maka sebenarnya bukan yang penting itu setakat perang, kita tahu, tapi yang lebih penting ialah persiapan. Apa persiapannya? Persiapan duduk di dalam tarbiyah. Duduk di dalam proses tarbiyah. Apa yang nak kita tarbiyahkan tadi? Apa yang kita nak bina tadi? Yang pertama, akidah kita. Akidah mesti kita luruskan. Akidah mesti kita mentauhidkan Allah. Mesti wajib. Ini bukan sunat, ni lebih wajib daripada solat. Kenapa? Sekiranya akidah tidak dibersihkan tadi, maka solat pun tak boleh buat. Tak solat orang. Dia sanggup jadi ejen kepada Mossad ni. Ejen kepada syaitan dan iblis. Jadi tukang sihir. Sanggup. Kenapa? Sebab akidah tidak lurus. Kadang-kadang kita nampak macam, okey dah, lurus lah. Rupanya tak lurus. Masih lagi dalam keadaan mereka yakin dengan janji syaitan dan janji iblis. Dan hari ini kita dengar pula dalam berita bagaimana seorang yang digambarkan menggunakan pasport Perancis. Tetapi rupa-rupanya adalah warga negara Israel. Dan dia berada di sini dengan senjata. Dengan senjata, tak tahulah spesifik senjata apa. Mungkin pistol ke apa, wallahu alam. Tapi dengan senjata, mungkin sniper, rifle dan sebagainya. Kita pun tak tahu. Dia sebut kat sini, telah ditangkap dan telah menjadikan satu bentuk ancaman. Dia kata dia nak bunuh dia punya saudara. Dia katalah daripada Israel juga, dia kata. Tapi wallahu alam, itu kata-kata dia lah. Jadi di sini kita lihat bagaimana kalau kita tidak berada dalam sana mempersiapkan diri kita, maka sebenarnya kita akan dihapuskan, akan dihancurkan. Sama ada cara sedar atau cara tak sedar. Cara sedar macam apa yang berlaku di Palestin lah. Dia bom, ditembak, dihalau, ditangkap dan sebagainya. Kalau cara tak sedar, macam mana yang berlaku di dunia yang lain, tempat lain. Di Malaysia kan, kita ingat, kita aman, damai, apa sebagainya. Rupanya, kita di dalam perancangan-perancangan mereka dan kita sedang dihapuskan oleh mereka tanpa kita perasan, tanpa kita sedar. Jadi sebab tu, dalam hal ni, marilah sama-sama kita memahami bahawa bila sebut perang Badar, bukan hanya sekadar peperangan itu sendiri, tetapi yang lebih pentinglah apakah persiapan sahabat-sahabat yang telah duduk di bawah sekolah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madrasah tarbiyah. Jadi ini kita kena faham. Sebab tu yang ini satu tajuk yang khusus yang kita kena bincang. Jadi siapa yang berhajat, kita boleh bincanglah, tapi kena jumpalah. Nak bincang secara detail kan. Kita jumpa ataupun buat dalam Zoom supaya kita boleh bersoal jawab, boleh berbincang dan sebagainya. Dan kemudian pada masa yang sama, kita lihat realitinya ialah bagaimana suasana umat Islam dalam keadaan mustada'afin, menjadi orang yang lemah, keadaan yang dhaif, dalam keadaan yang miskin, dan keadaan yang tak cukup serba-serbi. Dan dari sudut material pun tak cukup, dari sudut bilangan pun tak cukup, semua pakat tak cukup belakalah. Jadi dalam keadaan tidak cukup itulah, tiba-tiba mereka diizinkan oleh Allah, disusun oleh Allah berhadapan dengan perang Badar. Jadi maknanya bagaimana suasana yang ada pada hari itu, macam mana suasana yang pada hari ini. Kita dalam keadaan lemah, tak mampu, tak cukup dan sebagainya, tetapi terpaksa berhadapan dengan satu serangan yang besar. Bukan saja serangan dalam bentuk fizikal, tetapi juga dalam bentuk mental. Sebahagian kita juga dalam bentuk hati. Mana hati itu dirosakkan, hati itu disesatkan dan sebagainya. Jadi kita lihat suasana-suasana yang telah kita lihat pada masa itu menyebabkan peperangan Badar ini berlaku. Dan di sinilah kita lihat juga bagaimana keadaan umat yang ada pada masa itu disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mampu. Jadi kita lihat di sinilah pentingnya untuk kita melihat bagaimana sahabat daripada seorang hamba, contohnya Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, daripada seorang hamba menjadi seorang yang cukup berwibawa sehingga boleh memegang, kita kata macam kita menteri kewangan lah ketika di Madinah. Jadi Bilal bin Rabah ni dia boleh transform daripada seorang yang lemah, yang kita katakan sebagai hamba sahaya, yang tak ada apa-apa, kepada seorang yang memegang portfolio yang penting dalam negara Islam. Kalau negara kita ni contohnya menteri kewangan. Begitu juga seorang yang serba kasar, ganas, seorang yang bijak tetapi mengikut arus keganasan, iaitu contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada seorang
digambarkan cukup kejam, contohnya sebelum Islam, akhirnya menjadi seorang yang cukup halus hatinya sehingga digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Omar ni sekiranya ada nabi lah selepas aku ini, maka Omar lah orangnya. Maknanya dia punya status dia macam nabi lah, macam rasul lah, macam gitu. Maknanya statusnya daripada seorang yang tidak prihatin, seorang yang kasar, seorang yang pernah bunuh orang, pernah bunuh anak dia sendiri dan sebagainya. Jadi kita lihatlah bagaimana persiapan-persiapan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW itu yang penting untuk kita faham. Iaitu kita berada dalam satu suasana yang mana suasana itu memberi kekuatan kepada kita. Bukan hanya sekadar kita tahu perang Badar berlaku, perang Badar berlaku. Jadi ini antara perkara yang saya cuba tekankan di peringkat awal. Supaya kita faham, realiti perang Badar itu bukan sekadar untuk kita bincang-bincang, tetapi perlu kita laksanakan. Suara slow sikit. Suara slow. Jadi suara slow ni saya kena adjust sikit. Saya cuba adjust lah. Saya tak tahu slow macam mana, tapi kita cubalah adjust sikit lah. Mudah-mudahan jadi kuat. Kita masukkan ni. Saya tak ada tripod kat sini, jadi tripod tak ada, terpaksa guna apa yang ada. MacGyver sikit. Okey. Tak apa Baik. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan. Saya sebenarnya cakap tak kuat sangat sebab kat bilik. Takut memang ganggu orang lain, tapi saya cubalah insya-Allah. Jadi kita sebenarnya dalam keadaan pada hari ini nak menghampiri kepada perang Badar. Sebab tu saya nak mengajak sekalian semua kita untuk rasa bahawa kita kena prepare lah. Saya sebut dengan beberapa orang yang biasa-biasa, tak faham, tak kenal kan. Mereka rasa macam, dia kata, apalah, tak ada perang lah. Kalau perang pun Palestin je lah, perang Palestin. Saya nak sebut sini, kita dah sampai satu fasa. Di mana fasa ini, akan peperangan tu akan pergi ke arah kita. Saya nak sebut detail, mungkin tak sesuai dekat FB ni, tapi sebenarnya itulah dia. Menuju kepada itu, insyaAllah. Sebab tu kita belajarlah daripada perang Badar ini, insyaAllah. Baik, jadi antara perkara yang kita nak tengok pada hari ini tentang perang Badar ini, pada kita sambung sikit lah. Antaranya ialah bagaimana pertama sekali kita berada dalam suasana musuh Islam sangat benci kepada kita. Macam mana kebencian Abu Jahal, Ammar bin Hisham yang berkeempat saudara kepada Rasulullah SAW terhadap orang Islam. Jadi mereka benci sangat kepada orang Islam ni. Jadi sebab tu sebenarnya mereka kebencian tu mereka nampak dengan permusuhan yang mereka buatlah ke atas kita ni. Jadi sebab tu kita nak gambarkan kat sini bagaimana musuh-musuh mereka antarabangsa pun benci dengan kita. Benci dengan orang Islam lah. Sebab tu dia buat macam-macam untuk nak menghancur dan merosakkan orang Islam. Jadi sebab tu kita nak kena faham, inilah perkara yang sedang berlaku pada hari ini kepada kita, dan juga sebenarnya yang sedang berlaku, yang setelah pun berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Badar Kubra ni akan berlaku. Dia akan berlaku, dan kebencian tu kita boleh nampak daripada tindakan-tindakan mereka. Apa yang mereka nak buatlah. Baik, sebab itulah di dalam ayat-ayat Allah SWT yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana keadaan yang berlaku pada perang Badar yang kita tengok. Dalam keadaan Islam hanya 313 orang, dia orang ada 1000 orang. Orang Islam ni mustadafin, orang yang pernah kena bully, yang pernah kena seksa, yang pernah kena tangkap, yang jiwa mereka dalam keadaan daif contohnya, berbanding dengan orang-orang musyrikin yang memang mereka ni dengan motivasinya, memang semangatnya, dengan upah duitnya, dengan berbagai-bagai perkara yang menggalakkan mereka kan untuk nak mengalah dan menghancurkan umat Islam. Sebab tu mereka sanggup datang daripada Mekah menuju ke Madinah untuk menghancurkan umat pada masa itu. Jadi sebab tu kita nak lihat tentang keadaan. Baik, kita tengok pula pengajaran ibrah yang kita boleh dapat mungkin setelah kita kata Islam sampai ke Madinah, kan, hijrah. Apabila Islam sampai ke Madinah, berlakunya peristiwa hijrah, maka kita tengok persiapan Nabi. Saya masih suka nak cerita pasal persiapan. Persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat ni, setelah mereka ditarbiah dengan iman, ditarbiah dengan ibadah, ditarbiah dengan akhlak yang baik dan sebagainya, dengan kesusahan sebagainya, maka mereka telah sampai peringkat di Madinah. Di Madinah, tarbiah berterusan dengan memantapkan ukhuwah. Yang pertama sekali,
Mereka sebenarnya yang pertama sekali yang bertindaknya persiapan sebelum Badar ni ialah Rasulullah mewujudkan apa yang digambarkan sebagai Masjid Nabi. Dan Masjid Nabi ni dia bukan hanya sekadar masjid tempat sembahyang. Macam kita hari ni masjid ni tempat sembahyang fardu, tempat sembahyang Jumaat contohnya. Jadi aktiviti lain kita tak nampak sangat. Jadi sebenarnya Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi ni sebenarnya adalah masjid pusat, menjadi pusat center. Kita kata Islamic center, tempat aktiviti. Jadi sembahyang ni salah satu je. Jadi ceramah ni salah satu je. Tapi sebenarnya ialah aktiviti. Apa saja aktiviti yang boleh dilakukan untuk membina kekuatan umat bermula daripada masjid. Jadi sebab tu kita lihat perkara yang pertama setelah tarbiyah imaniyah dan kemudian tarbiyah kita kata membina ibadah dan akhlak dan sebagainya, maka mereka telah membawa kepada pembinaan pusat. Jadi kan ada pusat. Pusat ni penting. Sebab tu hari ni kita ni duduk merata tempat. Ada yang duduk di Amerika, ada duduk di UK, ada yang duduk di Australia, ada duduk di Malaysia pun di berbagai tempat. Jadi kita perlu ada pusat untuk kita berkumpul, pusat untuk kita beraktiviti, pusat untuk kita bertemu, dan kemudian pusat untuk kita membina kekuatan umat Islam. Jadi pusat inilah yang telah dibina oleh Rasulullah SAW sebelum adanya Badar, yang menyebabkan dengan pusat itu berlakulah berbagai proses tarbiyah dan proses pembinaan kekuatan. Jadi nak buat pasar Madinah, dibincangnya di masjid, dibincangnya di pusat, di markas. Nak buat nak membina ladang supaya ada kekuatan nak menyusun sahabat-sahabat. Yang kata Said Hawa rahimahullah dalam kitab sirahnya, dia kata apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menstrukturkan sahabat-sahabatnya sehingga ada sahabat yang memegang 10 orang, 12 orang. Setiap sahabat yang besar-besar, yang kuat-kuat tadi tu, mereka memegang. Di bawahnya ada 10 orang sehingga 12 orang. Dan mereka tu turun susun sampai ke bawah sehingga struktur itu menjadi sebagaimana struktur piramid yang membina kekuatan kepada umat tadi, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini digambarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Said Hawa rahimahullah. Bagaimana digambarkan di Madinah tu dia ada strukturnya. Jadi setiap orang tu ada kelompoknya. Kalau kita hari ini mungkin panggil halaqah ataupun kita panggil usrah, ada kelompok-kelompoknya, yang mana kelompok-kelompok itu digunakan sebagai satu jalan untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan wahyu Allah yang turun dan sebagainya. Di sinilah kita lihat sahabat-sahabat telah daripada struktur itu yang berpusat di masjid. Yang berpusat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi. Dan di sinilah perkara yang pertama yang membina struktur organisasi. Jadi Nabi buat masjid dulu. Itu maknanya pada masa yang sama setelah masjid itu ditubuhkan, dibuat sebagainya, maka mereka telah dibahagi-bahagikan pula, dipersaudarakan di antara Ansar dan Muhajirin. Jadi ukhuwah itu Nabi nak tunjukkan kepada kita bukan hanya sekadar ukhuwah ni kita sama-sama Islam, sama-sama terima Quran, tapi kita kena bersaudara. Sebagaimana sepatutnya kita bersaudara. Sanggup mempertahankan sahabatnya daripada kesusahan. Sebagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi Allah gambarkan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi bersaudara ni adalah salah satu persiapan sebelum berlakunya peperangan Badar. Dan sebab itu kita hari ini, kalau Allah izin berlaku peperangan Malhamah Kubra dalam masa setahun ataupun 6 bulan daripada sekarang, wallahu alam, perang dunia ketiga yang dijangka oleh ramai yang mengkaji sudah terlalu hampir, maka sekiranya berlaku keadaan-keadaan begitu, maka bukan saja pusat itu penting, tetapi juga al-ukhuwah. Dan ukhuwah itu bukan hanya sekadar ukhuwah saya kenal dia sebagai sahabat saya sama-sama bergurau, sama-sama bertolong-menolong, tapi sampai peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan antara mereka tu bersaudara sungguh. Sehingga sampai peringkat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku mati, adakah aku perlu mewariskan harta aku ni pada sahabat ni, sahabat yang telah engkau persaudarakan?" Maknanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW sampai peringkat macam itu, merasai kasih sayang sebagaimana mereka merasai kasih sayang terhadap saudara sedarah sedaging. Macam mana adik-beradik, macam mana mak ayah, macam mana anak-anak, macam mana pak cik dan mak cik kita yang kita kata
sedarah sedaging. Yang mana keturunan kita. Jadi sampai peringkat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membina sahabat-sahabat sehingga kan persiapan inilah antara yang menjadikan rahmat dan barakah Allah turun, akhirnya membawa kepada kemenangan. Kepada kemenangan peperangan Badar. Jadi sebab itu pada hari ini kita nak kena membina satu sistem, satu kita kata ikatan yang dapat membina persaudaraan kita macamlah kita dengan sahabat-sahabat sedarah sedaging. Saudara sedarah sedaging. Macam itu. Jadi dia bukan hanya sekadar satu kumpulan sama-sama nak buat projek, sama-sama nak buat dakwah dan sebagainya. Tapi dia lebih daripada itu. Dan inilah yang merupakan perkara yang sebenarnya telah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya peristiwa yang digambarkan peperangan Badar. Jadi sahabat-sahabat rasa sayang kepada sahabat dia, macam mana dia sayang kepada dirinya. Sehingga Nabi kata, siapa yang tak sayang pada saudaranya, macam mana dia sayang dirinya sendiri, maka tidak sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai peringkat Nabi kata, sempurna iman tu letak pada sayang kita pada sahabat kita. Sayang kita pada saudara kita, seperjuang tadi. Jadi kalau tak sampai yang itu, kamu sembayanglah 1000 rakaat satu malam. Kamu puasa tiap-tiap hari. Kamu baca Quran. Kamu buat amalan apa? Tetap kamu tidak sempurna iman. Iman kita cacat. Kenapa? Bila kita tidak benar-benar menyayangi sahabat-sahabat kita tadi. Sebab itulah persiapan Badar ni sebenarnya dia bukan hanya merupakan persiapan-persiapan, kita kata ada pedang, ada kuda, ada unta yang cukup, ada kenderaan yang cukup, teknologi yang cukup, keuangan yang cukup. Tapi sebenarnya persiapan ukhuwah, persiapan berada di dalam suasana-suasana yang kita kata berkasih sayang dengan sebenarnya. Itu antara persiapan Badar yang kita nak kena rasa penting. Sebab kalau Allah izin berlaku peperangan Badar kali kedua zaman kita, masuk perang Badar ni maknanya perang yang mana akan sama ada orang Islam menang ataupun orang Islam hancur, habis. Macam itu kan. Jadi sekiranya berlakulah tanpa ukhuwah, bayangkan, tanpa ukhuwah yang mantap, tanpa kasih sayang yang mantap, sesama perjuang tadi, sesama sahabat seperjuangan tadi, maka sudah tentulah Badar yang berlaku pada masa itu akan ditimpa dengan berbagai kesusahan, berbagai mudarat. Kerana apa? Kerana tak cukup syarat. Nak menang tak cukup syarat. Tak cukup syarat je. Jadi ini persiapan dia. Kemudian selain daripada itu ialah persiapan-persiapan untuk duduk di dalam satu struktur, satu organisasi, satu penyusunan. Yang mana dalam penyusunan itu ada amir, ada pemimpin. Dalam penyusunan itu ada qiyadah, kepimpinan. Dalam penyusunan itu ada jundiyah, iaitu mereka yang mengikut kepimpinan, yang patuh, yang sami'na wa ata'na, iaitu kami dengar dan kami taat. Duduk dalam satu penyusunan tanzim, penyusunan struktur yang munazamah, yang tersusun, yang mana di situ ada ketua, di situ ada murabbi, di situ ada muallim, di situ ada seorang syekh dan komander. Jadi sistem tu dia ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluar kata Rasulullah sallam, taatlah kepada pemimpin kamu walaupun dia seorang hamba yang nampak macam lemah, nampak macam tak kuat, seorang hamba yang hina, nampak macam tidak mulia lah, macam itu. Tapi kamu taat, sami'na wa ata'na. Kenapa? Itu adalah perintah Allah. Sebab itu Allah perintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kamu taat juga kepada kepimpinan. Jadi maknanya Nabi mengajar kita sebelum peperangan Badar ni, kita kena ada struktur, kita kena ada ketua, kita kena ada pemimpin, kita kena ada orang yang mengajar kita, muallim, kita kena ada orang yang mendidik kita, murabbi, kita kena ada orang yang membersihkan jiwa kita, biiznillah, seorang syekh. Kita kena pula seorang yang mengasihi kita, seorang ayah, seorang ibu, peranan murabbi tadi kan. Juga kita kena ada orang yang boleh mendisiplinkan kita, komander. Kena ada. Kalau tak ada, tak boleh menang. Tak boleh menang. Jadi ini yang berlaku pada zaman sahabat-sahabat. Baik.
Saya bacakan sedikit sebelum peperangan, sebelum berlaku peperangan Badar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pandangan para sahabat. Macam mana Nabi tunjukkan contoh? Maknanya belum perang lagi ni, kita kena bincang sama-sama supaya kita rasa ini bukan perang Nabi, bukan ikut Nabi sahaja, tapi ini adalah peperangan kita. Kita kena perang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan macam Bani Israel bila diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis ataupun ke Palestin, maka tiba-tiba dia kata, engkau masuklah dengan Tuhan kau. Kami akan duduk kat sini. Kami akan tunggu kat sini. Kalau menang, kami masuklah macam itu. Sampai macam itu. Orang-orang yang telah didakwah oleh Musa AS. Nabi Musa AS memberikan dakwah yang cukup bermutu tinggi kepada Bani Israel. Tetapi mereka masih lagi rasa nabi-nabi, rasul-rasul, ketua-ketua, tapi kita saya tidak bersatu. Ya, sebab itulah dalam peperangan Badar ini kita melihat peristiwa di mana sebelum berlaku pertempuran, sebelum berlaku pertemuan dengan musuh, sama ada kafilah Abu Sufyan ataupun tentera Abu Jahal. Sebelum berlaku begitu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mengambil pandangan, nak menunjukkan apa? Berlakunya organisasi, berlakunya syura bainahum, di antara mereka. Maka baginda telah mengambil pandangan kerana sebahagian daripada kaum muhajirin, orang yang telah berhijrah daripada Mekah tadi, mereka telah mencadangkan kepada baginda, ya Rasulullah, bolehkah kita ambil balik apa yang mereka rampas daripada kita? Boleh tak ya Rasulullah? Sebab kita ni nak mulakan hidup baru kat Madinah, kita nak meniaga, kita nak berladang sebagainya. Jadi mereka dah rampas semua apa yang ada pada kami. Jadi orang yang Ansar ni pun bukanlah kaya-kaya semua. Yang kaya-kayalah beberapa orang, yang miskin pun ramai. Jadi kita nak mulakan bisnes, nak mulakan usaha, boleh tak ya Rasulullah? Kita ambil semula apa yang mereka ambil daripada kita. Itu je niatnya. Itu niat yang mula-mula sekali, permintaan daripada kaum muhajirin mencadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya terlibat dengan satu usaha untuk nak ambil baliklah kita punya barang yang dia rampas. Tu barang kita, bukan barang orang. Maka pada masa itulah mereka telah menyatakan tentang kafilah Abu Sufyan yang sedang menuju ke Mekah. Dan di sini daripada situlah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan mereka. Dan Allah SWT redha akan pandangan itu, maka Nabi pun memanggil kaum Ansar. Ini kita tengok macam mana sebelum perang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh yang baik, iaitu kita berbincang, bukan hanya sekadar dia pergi perang ini arahan ke arahan, tidak. Jadi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun memanggil kaum Ansar. Jadi muhajirin dah ada dah, muhajirin minta supaya ambil baliklah barang-barang kita yang mereka curi tu, kita ambil baliklah. Kita bukannya nak ambil semua, ambil balik yang sekadar kita punya saja. Kemudian pada masa itu Nabi pun melihat kaum Ansar, dan dia telah melihat seorang yang mengatakan bahawa kita nak tanya pandangan sebab kita nak cuba ambil balik barang-barang yang telah dirampas tadi melalui kafilah Abu Sufyan yang akan jalan datang dalam perjalanan dan menuju ke Mekah. Jadi bagaimana pandangan kamu? Ini tengok Nabi minta pandangan. Maka Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, ini merupakan ketua orang Ansar lah, kira penghulu kepada orang Ansar. Dia tengok semua orang diam, maka dia berkata, ya Rasulullah. Ini dengar apa dia kata, ya Rasulullah. Ni orang-orang Ansar sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman kepada kamu. Kami dah beriman dah, kalau kami dah yakin dengan kamu, dan kami telah membenarkan risalah kamu, kami dah membenarkan Islam. Maka kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar, dan kami telah saksikan Islam ni benar. Dan juga kami telah berikan bai'ah, janji dan ikrar untuk sami'na wa ata'na kepadamu ya Rasulullah. Jadi kami dah berjanji dah berikrar dah untuk nak dengar dan taat apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, teruskanlah apa yang kamu nak buat tadi. Teruskanlah ya Rasulullah apa yang kamu mahu, kami tetap akan bersama kamu. Jadi kata Sa'ad bin Mu'az kata radhiyallahu an, kami akan bersama dengan kamu ya Rasulullah. Wallahi, dia kata, demi Tuhan, demi Allah yang mengutuskan kamu
untuk membawa kebenaran. Demi Allah yang mengutuskan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebenaran, kalau kamu bentangkan kepada kami laut. Jadi dia kata kalau dekat depan ni kamu nak suruh kami harungi, lalui, pergi ke laut, maknanya berenang lah. Orang Arab ni banyak tak pandai berenang. Maknanya laut ni besar. Kalau kita laut ni biasa orang kita. Tapi orang Arab laut ni memang dia orang tak pandai berenang. Kan? Jadi sekiranya kamu bentangkan lautan, bentangkan lautan kepada kami, nescaya kami akan mengharungi bersama kamu ya Rasulullah. Jadi walaupun lemas apa, sama mengharungi. Ini kata Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu Ansar. Maka tidak ada seorang pun, kamu akan dapati tidak ada seorang pun di kalangan Ansar yang akan tercicir. Tak akan seorang pun yang tercicir. Semua akan follow, ikut. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami esok. Walaupun kami akan bertemu dengan musuh, kami tak benci. Kami tak takutlah macam itu. Kami akan jumpa juga. Kalau engkau mengajak kami bertemu dengan musuh, kami akan bertemu. Kami kaum yang sabar. Jadi kami ni, orang Ansar, orang yang sabar ketika perang dan jujur ketika bertemu musuh. Jadi kita tak akan khianat. Ini kata-kata Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, bila Nabi minta pandangan orang Ansar, kita nak cuba tahan kafilah Abu Sufyan ataupun mungkin bertembung dengan tentera-tentera Abu Jahal daripada Mekah. Apa pandangan kamu? Dia jawab. Jawapan dia konkret lah, kata kita hari ini dah lahir daripada kesedaran, keimanan, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'az, disambung lagi, kita semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku pada kalangan kami yang akan menggembirakan kamu. Jadi bukan menggembirakan kami. Nampak Jadi maknanya mereka Ansar kata apa? Semoga apa yang kami ada ni, yang kami buat ni akan menggembirakan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya mereka bukan kata yang menggembirakan kami. Jadi sebab tu masalah yang kita ni dengan jamaah ni, kadang-kadang kita berjamaah untuk dapatkan manfaat daripada jamaah. Jamaah tu ada orang ramai. Jemaah tu ada modal, ada sesuatu yang baik. Maka kita bersama dengan jamaah, kita nak dapatkan kegembiraan kita, nak dapat manfaat untuk diri kita. Ni bukan sifat orang yang duduk dalam tarbiyah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Semoga Allah membuatkan satu perkara berlaku kepada kami ini, apa sahaja yang kami ada ni, menggembirakan kamu ya Rasulullah. Maknanya bukan kami tak tompang jamaah, tapi kami nak memperkuatkan jamaah. Bukan kami nak dapatkan benefit, manfaat daripada sahabat-sahabat. Nak ambil peluang dapat kebaikan daripada jamaah, tapi kami akan memperkuatkan jamaah. Maka dia kata, ya Allah, semoga apa yang kami buat ini menggembirakan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah bersama Allah dengan barakat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikata apa, kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, kami akan berangkat bersama dengan barakah daripada Allah. Lebih kurang itulah. Jadi lepas daripada Sa'ad bin Mu'az bercakap radhiyallahu tentang pandangan Ansar berkenaan dengan peperangan Badar ni, maka sahabat-sahabat Ansar lain pun mencakap. Bukan seorang cakap, ramai cakap lagi. Kemudian semua sahabat-sahabat Ansar bercakap sama macam mana Sa'ad bin Mu'az. Maknanya dia punya inti patinya itu sama, iaitu menyokong, kan, sami'na wa ata'na, kami rela, kami redha. Jadi kami sanggup bersusah payah untuk jamaah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkataan inilah yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam gembira kepada respon daripada sahabat-sahabat Ansar yang ada pada masa itu. Ini sebelum perang Badar lagi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Ini Rasulullah gembira sangat ni bila sahabat-sahabat Ansar menunjukkan keikhlasan mereka untuk nak berjuang. Ini semua sifat-sifat sebelum perang Badar. Sebab tu Allah bagi perang Badar ni menang. Sebab sifat-sifat sahabat ni, sebab tarbiyah yang mereka lalui, sebab keikhlasan mereka, sedik mereka, bukan sebab kerana Nabi SAW je, tak. Bukan kerana Nabi SAW ada kat situ Allah bagi menang, tak. Sahabat-sahabat ni, yang Ansarnya, yang Muhajirinnya, yang bersama dengan mereka, yang mustada'afin tadi, berjalan lebih daripada 150 km daripada Madinah menuju ke Badar, 153
155 kilometer kurang lebih. Jadi berjalan kaki dengan tanpa alas kaki sebahagian besar. Tanpa slipper, tanpa boot. Kan? Dengan keadaan hanya ada 8 bilah pedang sahaja. 6 orang aja yang pakai baju besi, baju perang. Hak lain semua tak ada baju perang pun. Dia punya pedang pun, pedang pelepas tamar. Nampak? Maknanya keadaan sahabat yang mustada'afin, yang daif, yang tak ada kekuatan fizikal, kekuatan teknologi dan sebagainya. Tetapi kan, sikap mereka, perasaan mereka, akidah mereka, keyakinan mereka, kan, penyerahan mereka kepada Allah, penyerahan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyerahan mereka kepada jamaah yang akan dibawa, akan bertembung dengan orang-orang kufur musyrikin tadi. Inilah antara perkara-perkara yang menyebabkan kemenangan Allah daripada tentera Badar, tentera-tentera sahabat-sahabat tadi. Jadi setelah mendengar Sa'ad bin Mu'az bercakap, dan kemudian disebut pula oleh sahabat-sahabat Ansar yang lain, maka Nabi pun berkata dengan penuh kegembiraan. Maka kata Rasulullah, berangkatlah kamu dengan barakah Allah. Yang pertama, Nabi kata, berangkatlah. Mari kita berangkat dengan barakah Allah. Jadi perkara yang pertama dalam perang Badar ini, bila setuju je semua nampak nak pergi, Nabi utamakan barakah. Bukan berangkatlah dengan tentera kita yang solid. Berangkatlah dengan senjata kita yang banyak, bilangan yang ramai. Tak ada. Bukan, tapi dengan barakah Allah. Dan Nabi kata apa? Bergembiralah. Jadi, sikap sahabat-sahabat Ansar, sikap sahabat-sahabat Muhajirin tadi, sebelum perang tadi, maka Nabi dah tanya soalan-soalan tu dan minta pandangan mereka, maka Nabi kata bergembiralah. Sebenarnya Nabi dah gembira dah. Kenapa? Sikap mereka yang bersedia untuk berhadapan dengan, kita kata, peperangan yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang kita dah bincang yang lepas, bagaimana tentera kita berbanding dengan tentera kufur, tentera musyrikin, jauh panggang daripada api. Maka kata Nabi, berangkatlah kamu dengan barakah Allah. Bergembiralah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku. Jadi Allah janji dah. Apa dia? Untuk berhadapan dengan salah satu daripada dua kumpulan. Sama ada kafilah dagang Abu Sufyan, ataupun tentera-tentera, angkatan tentera dan Abu Jahal, kafir musyrikin. Jadi Nabi kata gembira. Gembira maknanya Allah akan bagi keberkatan. Allah akan bagi kemenangan kepada kamu. Jadi orang yang bersiap sedia untuk pergi ke medan peperangan tadi, maka mereka telah bersedia. Mereka telah mempersiapkan diri mereka, hati mereka, fikiran mereka, tubuh badan mereka semampu yang boleh. Dia persiapkan tadi, maka Nabi kata bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada aku untuk berdepan dengan sama ada kafilah daripada Abu Sufyan ataupun tentera, angkatan tentera Abu Jahal. Jadi bila Nabi sebut gitu, maka masing-masing pun bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Maka mereka pun bersiap semua dan bergerak. Maka bergeraklah sahabat-sahabat yang ada 313 orang. Setengah riwayat kata 314 orang. Jadi lebih kurang itulah yang paling famousnya 313 orang. Jadi bergeraklah mereka menuju ke Badar pada masa itu. Jadi Badar ni adalah perigi. Badar ni adalah perigi Badar yang ada di situ. Maka Nabi pun berhenti di sekitar perigi. Maksudnya ada perigi depan sana. Nabi, perigi ni sumber air. Nabi pun duduk di satu tempat. Kemudian ni tengok bagaimana peristiwa berlaku ini sebelum perang ni. Maka Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu an telah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah tempat yang kita berhenti ni Allah Taala telah tetapkan kepada kita? Tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang. Dah tetap dah. Dan ataupun ia hanya merupakan sebuah fikiran daripada strategi perang dan tipu hailah. Jadi Al-Hubab bin Munzir kata apa? Ni tempat yang kita berhenti ni, ya Rasulullah, adakah daripada ketetapan Allah? Sebab kalau ketetapan Allah, dia tak kacau. Maknanya kita duduk sini lah. Sebab Allah dah tetapkan. Nampak sahabat-sahabat punya adab nak bercakap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ini mungkin sebagai buah fikiran ataupun strategi perang saja, tipu helah perang saja. Maka kenapa dia cakap gitu? Sebab kalau dia tipu helah perang, maka sudah tentulah mereka pun ada strategi, yang mereka ada buah fikiran yang mereka nak cadangkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan ini adalah berdasarkan
buah fikiran. Namanya ini pandangan Nabi SAW, juga strategi perang ataupun tipu helah. Dia hanya kata saya silam. Maka Al-Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu mencadangkan, ya Rasulullah, eloknya kalau kita pindah ke depan sikit, tempat yang lebih strategik, membolehkan orang Islam menyekat air Badar. Jadi membolehkan orang Islam ni menjaga perigi Badar. Jadi sebelum orang kafir datang, kita dah kontrol air. Macam itu. Ini strategiknya, kita kontrol air. Kita dah kontrol sumber tadi. Jadi ini kata Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu an, bagaimana dikata dengan situ kita boleh kontrol air, kita boleh menyekat orang-orang musyrikin daripada menguasai sumber telaga tadi itu. Maka Rasul SAW pun terimalah, ini satu cadangan yang baik, satu pendapat yang baik, maka Rasul SAW pun terimalah pandangan Al-Hubab bin Al-Munzir tadi, dan baginda pun bersama-sama dengan sahabat-sahabat pergilah menuju ke perigi Badar, dan kemudian mereka mengepung supaya tempat itu dikontrol oleh orang Islam. Jadi sebelum orang kafir musyrikin datang, mereka dah kontrol lah. Ini semua adalah merupakan strategi yang ada dalam perang Badar, yang datang daripada syura. Dia bukan datang macam itu je. Dia datang daripada syura. Dari pandangan sahabat-sahabat, pandangan Rasulullah SAW dalam menentukan strategi dan sebagainya. Maka masing-masing bertukar pandangan. Jadi Nabi menunjukkan kepada kita bahawa bukan hanya sekadar ukhuwah, bukan hanya sekadar sami'na wa ata'na, taat dan dengar dengan pemimpin tadi, ada strukturnya, tetapi juga ada syura. Dan syura itu juga merupakan sesuatu yang ditunjukkan contoh tadi, sehingga Nabi SAW menerima strategi yang dicadangkan oleh Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu. Dia bukan kata top down sahaja. Macam mana ni Nabi? Padahal tu Nabi kan dapat wahyu. Nabi kan orang yang paling hebat, kan? Paling contoh terbaik. Tetapi kenapa Nabi SAW menunjukkan contoh kepada kita bahawa kita ni sama-sama berbincang, sama-sama bermesyuarat. Ini menunjukkan bahawa syura itu satu perkara yang penting. Dan kemudian syura itu datang daripada adab, bukan datang daripada cara kita macam barat, kan? Bergaduh, bertegang leher, bertengking contohnya. Maka apabila sampai di situ, maka Sa'ad bin Mu'az, ketua Ansar pun kata, ya Rasulullah, bolehkah saya nak cadangkan supaya kemah Rasul SAW dan kemah Nabi SAW berada di belakang, di atas belakang sikit, kan, iaitu tempat yang jauh sikit daripada telaga tadi, tempat yang kita kawal. Kemudian dia kata, sekiranya Allah memuliakan kita dengan kemenangan, itulah yang kita suka. Tapi jika berlaku sesuatu negatif, hanya orang Islam terkena ke tewas ke apa sebenarnya, maka Rasul SAW dipasarkan duduk dekat kemah tu, boleh naik unta atau naik kuda, kembali kepada Madinah, dan kemudian di Madinah nanti kita panggil reinforcement. Macam itu. Jadi Sa'ad bin Mu'az cakap dengan Rasulullah, boleh cadangkan supaya kemah Nabi dibuat di sebelah dalam, sebelah belakang daripada perigi tadi, yang pasukan telah tunggu kat depan. Jadi Nabi SAW pun berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, bagaimana dia kata, sesungguhnya apa yang Sa'ad bin Mu'az cakap itu satu yang baik lah, yang baik. Itu lahir daripada sifat orang yang ikhlas, orang yang benar, orang yang merasa yakin dengan Allah Ta'ala tadi. Maka Nabi pun menyatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, bagaimana dibina kumah, Nabi pun setuju, dan kemudian Nabi pun menyuruh orang-orang yang ada tu untuk bersiap, dan Nabi pun bersabda, wallahi, demi Tuhan yang jiwa aku dalam genggamannya, sesiapa yang memerangi mereka pada hari ini, maknanya memerangi tentera musyrikin pada hari ini, dalam peperangan Badar ini, terbunuh, kemudian dia terbunuh dalam keadaan dia sabar, dalam keadaan dia ikhlas, maka dia terus maju, tak lari daripada pertempuran, maknanya dia berperang dengan ikhlas, dengan sabar, tak lari, kemudian dia terbunuh, kata Nabi SAW, maka janji Allah syurga. Siapa yang mati pada hari ini, syurga janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kata-kata Rasul SAW ketika bila Sa'ad bin Mu'az telah menyatakan tadi tentang cadangan dia. Ini satu cadangan yang baik, dan dia kata bukanlah maknanya Nabi duduk belakang tu,
bukan duduk dekat belakang dekat dengan Badar, jauh sikit daripada perigi tadi. Kemah baginda lah kemah Rasulullah kan, bukanlah kerana baginda takut mati ke apa, tak, tetapi kerana strategi saja perang. Maka Nabi kata siapa yang mempertahankan Islam tadi terbunuh, maka Nabi kata akan terus masuk dalam syurga. Ini perkara yang Nabi SAW gambarkan. Dan kemudian baginda pun pergi bergerak, dan dengan Abu Bakar yang diawasi oleh Sa'ad bin Mu'az dan keadaan menghunus pedang yang terhunus tadi, maka Nabi pun berdoa, Ya Allah, aku menagih janjimu, jaminanmu, Ya Allah, jika kamu binasakan kelompok ini, kamu tidak akan disembah lagi di bumi ini. Jadi Nabi pun berdoa lah bila dah susun semua sekali, mereka doa. Jadi apa yang kita nak belajar ibrah di sini ialah bagaimana dalam setiap perjuangan itu, setiap orang dia ada peranan masing-masing. Dan setiap orang tu dia ada kekuatan masing-masing. Jadi kita kena manfaatkan, sinergikan semua kekuatan tadi. Kita buang segala hasad, dengki, segala perkara-perkara iri hati. Yang ini ketua, yang ini tak ketua, yang ini ada pangkat, ada nama. Tidak ada seorang pun yang lebih baik, melainkan orang yang ikhlas, yang bersabar, dan kemudian dia tidak berpatah balik, iaitu menjaga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul SAW, walaupun dalam keadaan Allah dah jamin, Allah dah janji dah beri kemenangan tadi, tapi Nabi punya usaha bukan calang-calang, berdoa. Rokok, sujud lama. Nabi sujud lama ketika dalam keadaan perang Badar tadi, menunggu. Sementara nak menunggu, sujud lama, angkat tangan minta pada Allah, Ya Allah, aku menuntut janji, Ya Allah, aku meminta jaminanmu, Ya Allah. Jika kamu binasakan kelompok ini, pejuang-pejuang yang ada ni, maka tak ada lagi lah, Ya Allah, dekat bumi ini orang yang akan sembah Engkau. Jadi Nabi minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebut sini, walaupun dalam keadaan kita dah buat strategi, kita dah buat amal jama'i, kita dah bina ikhlas, tarbiyah, semua sekali komplit, tetapi masih lagi sandarannya, pergantungannya, tawakalnya, harapannya hanya pada Allah. Hanya Allah yang memberi kemenangan, hanya Allah yang memberi kekuatan. Hanya Allah yang akan memampukan siapa-siapa pun untuk menghadapi segala bentuk ujian dan rintangan tadi. Jadi sebab itulah kita lihat sini bagaimana komplit dalam sirah ni, daripada tarbiyahnya, persiapan sebelum perang, daripada keadaan semasa perang, walaupun dah nak perang tadi tu, dah masuk masa nak bincang pasal perang tadi, masih lagi semua dalam keadaan yang menjadi contoh yang baik. Bermula dengan madrasah tarbiyah, membina keimanan, kemudian lepas itu membina ibadah yang betul, iman yang jelas, mentauhidkan Allah. Kemudian ibadah yang sahih, ibadah dalam arti kata yang sebenar, yang tidak bertentangan, khurafat dan sebagainya. Dan kemudian dalam keadaan ukhuwah yang mantap. Ukhuwah yang bukan sahaja mantap, dipersaudarakannya pula. Kemudian dalam keadaan membina pula asbab-asbab kekuatan satu gerakan tadi, iaitu dengan markasnya. Ada markas, tempat latihan, tempat aktiviti, tempat berukhuwah, tempat melaksanakan pembinaan kekuatan tadi. Kemudian di samping itu ada juga yang digambarkan sebagai bukan sahaja ukhuwah dan sebagainya, mereka membentuk satu struktur, mereka membentuk satu penyusunan organisasi yang ada ketuanya yang untuk ditaati, yang ada anak-anak buahnya ataupun tenteranya yang untuk dipimpin, yang dibina dengan kasih sayang. Jadi kita lihat semua perkara itu berlaku dan berjalan sampailah peringkat nak perang pun dah ada syura, dah ada mesyuarat, dan di akhir sekali bila dah buat semua sekali perkara tersebut, tetap Nabi angkat tangan tinggi-tinggi, sujud lama untuk meminta kepada Allah kemenangan. Tak bukan kata dah cukup dah, okey kita pergi perang, dah. Angkat tangan, minta ke Allah, Ya Allah, Engkau dah janji dah, Ya Allah, untuk memberikan kemenangan kepada kami. Sekiranya kami kalah, Ya Allah, tak ada dah orang nak sembah Engkau. Maknanya minta pada Allah SWT dengan sepenuh rendah diri, penuh tawaduk dan tadaruk. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Badar. Bukan hanya Badar ini, kita kata, perang 313 orang. Kita pun tulislah 313. Kita kata 313 ni nombor barakah. Kita kenali nombor ni. Jadi bukan itu. Itu bukan sebenarnya. Yang sebenarnya proses yang dilalui oleh sahabat yang saya gambarkan tadi, sehinggalah akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada tentera Islam dengan diturunkan kepada mereka
malaikat-malaikat yang membantu. Bila kita tak cukup dan bila kita minta pada Allah, maka Allah akan turunkan malaikat yang membantu. Itulah digambarkan sebagai ma'unah dan karamah. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman, orang yang melaksanakan kerja-kerja tadi. Jadi inilah antara perkara yang penting untuk kita. Sehingga kan bila berlaku pertembungan tadi, iblis yang bersama dengan tentera musyrikin tadi, iblis yang datang bersama tentera musyrikin, melihat malaikat bukan sikit, 3,000 campur 5,000, 8,000 malaikat berbanding dengan 1,000 tentera musyrikin. 8,000 malaikat campur 313 orang. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW sendiri. Jadi iblis belum apa-apa dia dah cabut dah. Digambarkan dalam sirah Nabi gambarkan, iblis ni tengok malaikat dah turun 3,000 campur 5,000 pula 8,000, maka malaikat tu kata habislah. Dia pun lari. Malaikat nampak, orang lain tak nampak kan. Jadi nak sebut kat sini, sehingga akhirnya Allah berikan kemenangan kepada tentera Badar dengan 70 orang kafir musyrikin terbunuh. Terbunuhlah, termasuklah juga ketua mereka yang paling tegar ni, Abu Jahal pun mati sama. Abu Jahal pun mati. Kemudian begitu juga dengan beberapa orang-orang yang lain lah. Sehingga akhirnya 70 orang terbunuh di kalangan musyrikin, dan kemudian sebahagian juga mereka telah tangkap, yang mereka telah jadikan tawanan, dan kemudian yang lain lari bertempak, sempang perenang, larilah, sebab telah dikalahkan oleh tentera Allah, iaitu daripada manusia dan juga malaikat. Jadi kita nak gambarkan sini bagaimana Allah menurunkan rahmat dan barakah, kemenangan kepada tentera yang mustada'afin, yang daif ni. Yang daif, sebab tu kita pada hari ni nak kena rasa kita ni daif aja, kita ni hamba, tak ada apa-apa. Maka kita nak kena buang sifat keakuanku. Keakuan, kita rasa kita lah pandai, kita lah hebat, kita lah ada semua. Nak kena buang tu, nak kena proses. Sebab tu nak kena tahu macam mana nak mentauhidkan af'al Allah, macam mana nak mentauhidkan nama Allah, macam mana nak mentauhidkan sifat Allah, macam mana nak mentauhidkan zat Allah. Ini perlu kita bincang, perlu tahu. Barulah di situ akan lahir kekuatan-kekuatan yang lain daripada situ, insya-Allah. Sehingga akhirnya dapatlah kemenangan-kemenangan daripada yang baru daripada Islam tadi. Maka akhirnya dapatlah tawanan-tawanan, dan peristiwa tawanan ini pun ada satu perkara yang besar di mana telah berlaku Allah SWT memberikan tawanan-tawanan tadi. Maka kita bincang pula nak buat apa dengan tawanan dan sebagainya. Ini antara perkara yang lain pula, insya-Allah. Jadi saya nak bacakan pada malam ni, akhir sekali saya bacakan makna lah surah daripada Suratul Imran. Cuba tengok Suratul Imran ayat 123, 124, 125 sampai 126. Jadi 123 sampai 126. Saya bacakan ayat Allah. Masukkan saja, masuk masa Dalam surah Al-Imran ayat 123, sungguh-sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Jadi Allah gambar, sungguh Allah tolong kamu ni dalam peperangan Badar. Kenapa? Nabi telah mempersiapkan persiapan tadi tu dengan izin Allah, sehingga melahirkan bukan saja iman, ibadah, akhlak, sehingga melahirkan ukhuwah, sehingga melahirkan jamaah, amal jama'i, sehingga melahirkan satu ketumbukan yang mustada'afin, tetapi mendapat rahmat Allah, mendapat redha Allah. Baik. Jadi Allah akan menolong kamu, telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu ketika itu orang yang lemah. Jadi Allah gambarkan, padahal kamu ni orang yang lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah. Jadi Allah suruh kita bertakwa supaya kamu dapat bersyukur kepada Allah. Kemudian ayat 124, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan daripada langit? Jadi bila Nabi memberi motivasi kepada sahabat-sahabatnya, Nabi kata Allah dah janji nak bagi 3,000 malaikat. Tak cukup ke? Jadi sahabat-sahabat tengok kiri kanan, yang ada 313 orang. Majoritinya pedangnya tu pedang daripada pelepah tamar. Tengok kaki kasut semua pakat banyak kaki ayam. Dengan keadaan letih 150 km. Berjalan panas-panas bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kepanasan pada masa itu dan sekarang ni pun lah. Maka Nabi kata, wahai sahabat-sahabat, Allah janji
kepada kita untuk memberikan 3,000 malaikat kan. Maka Allah kata, tidak cukupkah bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat kepada kamu yang turun dari langit? Ya, cukup. Cukup maknanya dalam ayat 125, cukup. Jika kamu bersabar, Allah perintah bersabar dan bersiap siaga, bersiap sedia. Apa maksud bersiap sedia? Jadi apa maksud bersiap sedia tadi? Iaitu digambarkan oleh Allah SWT kan, kita membina kekuatan kita, kekuatan iman, ibadah dan sebagainya. Tadilah semua kekuatan tadi tu. Dan mereka datang menyerang kamu pada seketika itu. Dan kita dah bersedia dengan persiapan-persiapan yang saya sebut tadi. Dan mereka menyerang. Mereka menyerang kamu. Dalam ketika itu, nescaya Allah akan menolong kamu. Bila kita dah mempersiapkan diri kita dengan persiapan yang mantap tadi, Allah tolong lagi dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Tambah lagi 5,000 malaikat. Sebab kita usaha maksima, Allah bagi tolong lagi. Tak cukupkah itu? Cukup. 3,000 pun dah cukup dah. Allah tambah lagi 5,000 malaikat. Dan ayat 126, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan tadi melainkan kabar gembira. Jadi Allah nak gambarkan kepada kita di sini bahawa bila Allah tolong, maka berilah kabar gembira. Itu adalah merupakan tanda kemenangan. Tanda kemenangan. Jadi Allah gambarkan ni, Badar ni dah siap semua sekali dengan tarbiyahnya, dengan berbagai tadi. Maka Allah hantar 3,000, Allah tambah lagi dengan 5,000 agar kamu tenteram hati kamu kerananya. Jadi saya nak kiaskanlah dengan akhir zaman ni. Kalau kita ikut proses tarbiyah, kita ikut apa yang Nabi tunjuk, sunnah, kita belajar kenal Allah, kita belajar untuk berukhuwah, berkasih sayang, belajar untuk beramal jama'i, beramal secara jamaah, ada ketuanya, taat ketuanya, dan ada anggota-anggota tenteranya, dan berkasih sayang sesama kita dan sebagainya, maka Allah berikan kabar gembira. Apa kabar gembira tadi? Allah menjanjikan kemenangan. Jadi siapa yang bersama-sama dengan tentera Badar tu, maka dia dah menang dah. Agar tenteram hati kamu kerananya. Ini Allah gambarkan dalam surah Imran ayat 126. Supaya kamu tenteram, tenang. Itu nama tomak ni lah. Ini sebut tomak ni lah, tenteram kamu, hati kamu kerananya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada Allah yang maha perkasa. Jadi bila kita belajar tentang tentera perang Badar ni, maka yang pertama yang kita belajar, Allah bagi kemenangan bagi mereka yang layak untuk menang, iaitu mereka yang mempersiapkan diri mereka dengan tarbiyah, membina kekuatan iman, ibadah, akhlak, membina kekuatan ukhuwah, membina kekuatan amal jama'i, membina kekuatan-kekuatan untuk berhubung, terikat. Kita kata ta'alluq billah, iaitu hubungan dengan Allah yang mantap. Allah hantar 3, Allah hantar 5,000, 3,000, 5,000. Maka tak cukupkah lagi itu? Ya, cukup. Lebih daripada cukup. Tetapi Allah nak memberikan ketenteraman kepada hati kita. Jadi pada malam ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, janganlah kita rasa takut dengan apa yang berlaku. Kalau berlakulah perkara-perkara yang ada, janji Allah akan bagi pertolongan pada kita. Kita akan dibagi pertolongan. Jangan takutlah macam itu kan. Jadi mungkin ada di kalangan kita akan kena macam-macam ke apa. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi ingatlah bahawa pertolongan Allah bersama kita. Yang penting ialah kita sentiasa membina kekuatan diri kita. Minta pada Allah hidayahnya, minta pada Allah taufiknya, minta pada Allah inayahnya, mintalah keberkatannya, mintalah rahmatnya, dan mintalah ma'unah dan karamahnya. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, dengan pertolongan-pertolonganmu, ya Allah. Minta pada Allah, maka Allah pasti tolong. Maka apabila berlaku perang Badar yang kedua, Al-Badar Al-Kubra As-Sani, iaitu peperangan Badar yang kedua, yang berlaku pada masa yang akan datang, tak tahulah 6 bulan ke, setahun ke, 2 tahun ke, setahun setengah lagi ke, ataupun 3 tahun ke, wallahu alam. Atau mungkin tahun ini akan bermula. Maka kita berhadapan, kita menghadapi peperangan-peperangan tersebut dalam keadaan kita benar-benar
dan bersiap sedia insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, saya menyerulah kepada tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita bersama membina kefahaman kita, kesedaran kita insya-Allah. Mudah-mudahan akan berlaku pembinaan kekuatan dengan izin Allah. Akhirnya Allah redha kita, Allah beri kemenangan kepada kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama meneruskan perjuangan kita, walaupun kita nampak macam lemah, nampak macam tak ramai, nampak macam tak ada kekuatan, tetapi insya-Allah dengan persiapan yang betul, Allah akan berikan kemenangan. Itu janji Allah. Ini bukan janji saya, janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena fahamlah apa yang kita nak perjuangkan tadi. Menegakkan Islam sebagai satu sistem, iaitu sebagai satu sistem untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Khalifah fil ardh insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak yang mungkin kita boleh cuba sentuh pada malam ni. Minta maaf andainya apa yang saya cuba sampaikan ni mungkin tidak cukup lah apa-apa yang kita perlukan tadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayahnya, petunjuknya, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita meningkatkan diri kita istiqamah dalam amal, dan seterusnya Allah berikan kepada kita kemenangan insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah bagi mereka yang ada kelapangan dan Ansar, kita ada usrah gabungan kebangsaan esok bagi ahli-ahli Ansar, mari sama-sama kita meramaikan insya-Allah. Tapi kita buat malam, esok malam insya-Allah. Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasikillahumma rabitataha wa limuddaha wa hdiya subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadi fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al laka mawsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Rabbana atim lana nurana wa ighfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.